Ada lagi apa cukup pun tu? Cukup masa kita. Tak apa. Setengah jam lagi. Boleh lagi setengah jam lagi. Ya sila. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Guru, di sini ada banyak soalan, tapi 3 soalan yang pertama ni maksud ataupun kehendak soalan tu sama. Saya bacakan ketiga soalan ni. Bagaimanakah pandangan ulama tentang kepercayaan berkaitan roh arwah yang boleh berpindah-pindah masuk pada jasad yang lain? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, ada orang sabitkan roh orang mati boleh masuk dan boleh pindah ke dalam roh, ke dalam orang hidup. Benar atau tidak? Yang ketiga, adakah rosak atau tidak akidah orang yang beriktikad satu roh dua jasad, yakni roh boleh berpindah jasad? 3 soalan yang sama. Itu berkaitan dengan akidah. Nak pergi sampai ke situ, kita kena ambil garisan sebagai kaedah dulu. Ya, semua perkara tak sunyi dan tidak lepas daripada salah satu dari 3 perkara. Kalau kita mengaji dalam istilah usuluddin, tak sunyi perkara-perkara. Sama ada perkara tu yang bahasa ada, dia panggil wujudiyah, ataupun dengan kata lain perkara yang ada panggil mawjud, ataupun perkara tu bahasa hanya erti saja, dia panggil amrun i'tibari. Nah, jadi apabila perkara itu tak sunyi, imma masuk di dalam panggilan wajib, yakni bila itlaq wajib akli, dan ada kala masuk dalam mustahil akli juga. Nah, dan ada kala masuk dalam jaizun akli. Lalu itulah sebab tu dalam mata Ummul Barahin Syekh Sanusi rahimahullah taala, i'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi 3 aqsam. Nah, ketahuilah bahawa hukum ia dibasarkan kepada akal, yakni hukum ia bahasa buat keputusan melalui akal. Yang menghukum tu dirilah yang menghukum, tapi tersebab daripada akal, fikir, kira, nampak suatu perkara mesti begini, mesti sungguhnya. Sekali fikir, sekali kira, mesti tidaknya, yakni tak boleh terima sama sekali sungguhnya. Ada kala itu panggil wujub, ada kalanya hukum tidak semata-mata panggil istihalah. Manakala perkara yang bersifat dengan wujub, perkara itu panggil wajibun. Bila perkara itu bersifat dengan tak terima sungguh sama sekali, perkara itu panggil mustahilun akli. Tak terima sungguh sampai mana? Sampainya dia tak terima perkara yang tidak ada, lagi pula tak terima ada sama sekali. Perkara itu bukan sungguh, tak terima sungguh sama sekali, panggil mustahil. Dan ada pula perkara itu yang boleh jadi sungguhnya, boleh jadi tidaknya. Ni banyak. Nah, yang boleh jadi sungguhnya, boleh jadi tidaknya, tu panggil jaizun. Maka tak sunyi pada 3 tu. Kalau bercakap semata-mata hukum akli, belum kita telik pada sam'an. Itu dia. Maka kalau kita faham dah daripada 3 tadi, jadi kalau kita masalah soal roh,
Sini panggil apa? Roh. Nyawa. Sama. Nyawa, jiwa yang sama. Layak. Nyawa, roh artinya nyawa. Kalau kita mengaji dulu, nyawa ini kalau kita nak kembali kepada istilah tadi, orang panggil, boleh tak panggil wujudiyun? Ya, bahasa ada. Ya. Bila lagi pula maujud, yang ada. Yang ada lagi wujudiyun, ya bahasa ada, sama dengan jasad. Jasad, di sini panggil apa jasad? Badan arak lagi. Badan tak arak. Tubuh tu Melayu. Cuma kita campur tubuh badan. Tubuh badan. Campur dah tu. Tubuh. Tu kita panggil tubuh, tak nak panggil juga tubuh. Tapi cakap juga tubuh badan. Tubuh badan. Tubuh kita jasad. Ada satu lorah orang petani panggil jinjan. Jasad juga panggil jinjan. Baik. Jadi jasad baik, roh baik, sama dari segi maujud yang ada. Sama dari segi wujudiyun yang bahasa ada. Tetapi berbeza dari segi jasad ini masalah zahir. Masalah yang nyata. Adapun roh masalah ghaib. Ma ghaba anna. Maujud sama maujud, tapi jasad ini zahir, nyata, siapa kita dapat lihat dengan mata kepala, dapat kita sentuh. Ada pun roh maujud, lagi wujudiyun, tapi ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib, ay ma ghaba anna. Maka setengah pada ghaib roh. Kita duk tunggu orang yang sakit nak mati, hampir mati kan, keluar roh. Kita hanya jaga nadi saja. Kau tengok dalam komputer, tengok habis. Kita pegang nadi, habis. Nampak orang meninggal, habis, keluar. Roh dah keluar. Tapi ramai-ramai tanya, siapa nampak dia keluar tak ni? Tak ada siapa pun. Saya nampak. Tapi kalau ada seorang, saya nampak. Jangan dia kata mustahil tadi, mustahil pada adat saja. Kebiasaan mata zahir tak nampak. Tapi bagi dia, Allah Ta'ala bagi ke dia kasyf. Dia boleh nampak. Tak ada mustahil apa pada akal. Cuma mustahil pada adat. Luar biasa dia boleh nampak roh keluar. Itu. Maujud. Bila maujud, perkara masalah jaizun. Bila jaizun, kita mengaji apakah roh? Ulama memberi makna roh. Tadi artinya nyawa. Artinya nyawa. Iaitulah dia panggil kata masuk di dalam sini dulu. Zat ke sifat. Roh ni masuk dalam zat ke sifat. Masuk dalam zat. Maqama bi nafsi panggil zat, maqama bi ghairihi panggil sifat. Roh ialah masuk dalam zat. Oleh kerana zat ni zat yang baharu, tu baik satu nama lagi, zat lagi jirim. Tak kala jirim yang terima bahagi, tambah lagi jisim. Roh itu masalah zat, bukan sifat. Antara dalil kata zat, tengok boleh dicabut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Malakul maut Israel diwakil oleh Allah Ta'ala untuk mengambilkan, mencabutkan roh dari jasad. Kalau sifat dia tak boleh asingkan, kerana sifat maqama bi ghairi, barang yang adanya mesti sangkut dengan yang lain. Jadi kita panggil kata menumpangkan yang lain. Tak terima adanya sendiri, kerana bahasa sifat bahasa yang ada di lain. Al-qiyamu bil ghaib. Manakala roh dicabut, dia memasuk balik, dicabut, dia memasuk balik, maka menunjukkan roh masuk dalam zat. Tak kalau zat tu zat baharu, zat makhluk, tambah lagi jirim. Bila ia terima bahagi, panggil pula jisim, tambah dia lagi zat, lagi jirim, lagi jisim. Tapi oleh kerana jisim tak berbeza dengan jasad kita, jasad kita ni zat, lagi jirim, lagi jisim, sama juga. Tapi berbeza, zat jasad ini kathir. Adapun
Apa dia? Roh masalah latif. Jisim yang latif. Itu perbezaan. Semua tu masalah mawjud. Baik, apabila begitu dicabut dan dimasuk balik. Tak ke dalam hadis sebut bila mati seseorang. Artinya apa dia setelah dicabut nyawa oleh malakul maut. Bila kita dikebumikan. Apabila mungkar wa nakir mari nak tanya, ketika itu tanya apakah? Ada khilaf pendapat ulama, ada juga kata tanya badan saja. Maka itu ditolak oleh kebanyakan ulama. Yang ditanya ialah badan sekali dengan roh. Roh macam mana sudah dicabut, dia memasuk balik. Dia memasuk balik roh. Masuk tu kata setengah sekadar mengertikan. Ini sekadar pusat. Mana kata bila muka wa nakir mari, dia boleh nampak muka nakir, boleh dengar apa soalan dan reti dalam menjawab. Maka dimasuk balik. Kata setengah dia seluruh. Kalau macam tu hidup. Ya hidup tapi tak seperti hidupnya masih kita di alam dunia ini. Maka ulama buat bandingannya, hidup yang tu bandingkan macam kita dalam tidur, dalam lelap. Lelap tu kalau kira separuh mati pun boleh katakan. Tapi nak kata mati, duk nyawa. Mengeruh pula tu. Bukan mati. Tapi kita bercakap macam mana, tak sedar pun dia. Kalau kita menjaga, bangun. Kamu dengar tak kami duk bincang apa tadi? Yang begitu gepor kata-kata ni. Nyaring. Dia tahu, tak tahu pun. Separuh mati. Tapi hidup mengeruh, separuh hidup. Artinya hidup ketika orang dalam lelak ini sebagai kata campur antara mati dan hidup. Sebab tu kita bila kita jaga, kita puji dengan kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah, puji-puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari selepas daripada mematikan kami. Arti lelap tadi separuh mati, separuh hidup capur situ. Kalau hidup betul, dengar, ni tak dengar. Begitulah hidup dalam barzakh. Ketika di soal muka wa nakir, ulama kata dimasukkan roh. Maka kata kalau dimasukkan roh, hidup seperti tidak lain. Jadi kita tepat naknya nasabah roh cabut daripada yang ini dimasuk dalam yang lain. Dalam hukum akal masuk dalam mana? Mustahil ke? Wajib ke? Jaiz ke? Salah satu. Cuba jawab. Cara mengaji. Tak semua tak boleh. Ya semua pun tak boleh. Jadi ada perlawanan, dia tak boleh berimpun. Hakikat tak boleh. Masuk dalam mana? Masuk dalam jaiz yang harus akli. Allah yang maha kuasa mengadakan roh dengan belum masuk pada jasad. Alam roh dulu kita tak ada lagi. Allah mengeluarkan roh daripada jasad, daripada sulbi Adam alaihissalam. Macam zuriyat, dia geriuk banyaknya. Soal alastu bi rabbikum. Ketika itu jasad tak ada lagi. Lepas tu dia masuk balik ke dalam Adam alaihissalam. Jadi ini perkara jaiz. Ya harus pada akal. Yang ni boleh jadi iya, juga boleh jadi tiada. Itu hukum akli. Tapi bila kita nak bercakap ini, dia kena pergi lagi kepada sam'in. Kita nak contoh lagi. Mati kita ni lagi akan mati. Dan hidup kita keadaan begini. Dalam hukum akal tadi, wajib ke, mustahil ke, jaiz? Diam. Itu kan? Jaiz juga. Ya, kita hidup begini. Jaiz yang harus. Mati, jaiz yang harus. Ini belum tilik sam'an. Belum dengar daripada janjian Allah. Belum dengar daripada hadis menyatakan. Dia panggil sam'iyah. Maka jaizun. Tapi bila datangnya warid, summa innakum ba'da zalika lamayitun, dan ayat lain innaka mayyitun. Apa dia? Wa innahum mayyitun. Ayat ni menunjukkan bahawa
kita semua akan mati. Bukan sekadar akan, mesti mati. Mesti dari mana pula? Tak kata tadi jaid, apa jadi wajib pula? Jaid akli, dia panggil kata hati zati. Manakala bila tilik pada janji dari Allah, jaid tadi panggil wajib. Wajib kita mati. Wajib apa? Wajib akli yang aridi boleh. Ataupun wajib yang sam'i, dengan jalan dengar daripada Allah menyatakan kita mesti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Baik. Kemudian dalam hadis pula sebut setelah kita mati, bila dia usung ke mayat, ditaruh mayat nak ke bumi kan. Ada pula cerita kata roh dihantar balik kan. Ada riwayat naik atas pengusung, siapa dia kenal orang yang memandikan dia, apa itu adalah hadis sebutlah. Waktu kita bercakap turut atas sam'i. Perkara tu boleh jadi ia belaka dah, harus belaka dah. Ya boleh jadi, tidak boleh jadi. Tiba bila datang warid, maka kita bercakap turut warid panggil dalil sam'an. Maka apabila kita faham huraian tersebut tadi, maka soalan tadi, ini kita pulang kepada sam'an datang ke tidak. Hanya pulang kepada situ. Nah, pasal jaid, ya harus. Cabut daripada sini pergi masuk dalam yang tu harus. Kan? Tengok sikit lagi. Lepas pada kita ditiupkan sangkakala yang pertama, semua yang ada mati habis, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh kan. Lepas tu summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Jadi badan tu ditumbuhkan. Antara tiup sangkakala pertama yang kedua 40 tahun katanya. Lepas tu dihujan. Air sebagai air maning seakan-akannya. Selepas itu bila suruh, maka tumbuhlah badan kita, jasad macam pulatlah. Tumbuh dengan keadaan tidak ada roh. Tapi roh dalam hadis juga sebut disimpankan di dalam sur sangkakala itu. Bila diperintah ke malaikat Israfil dengan tiupnya, summa nufikha fihi ukhra, maka dia tiup. Bila ia tiup, segala roh yang dimasukkan dalam sur tadi keluar daripada situ macam lebah. Macam lebah kan. Maka pergi kepada masuk dalam badan masing-masing. Itu jaizun pada akal serta dicerita dalam hadis. Maka wajib pada syarak. Percaya begitu. Tapi hak yang masalah soal tadi, ada kedak datang macam tu, kena tengok situ. Kalau tak ada warid, jangan-janganlah. Itu saja. Dan apa jadi hak yang ada mengeluar macam tu pun sudah pun mereka bertaubat daripadanya kan, dah rajak dah. Tu dia. Itu kata mengelirukan. Tapi kalau terbina di atas hukum akal, harus Allah Maha Kuasa, itu betul. Nah, roh kita ambil masuk dalam yang ni, ambil roh kita pergi masuk dalam jiwa. Masuk dalam kuah, kata gila. Semua tu jaizun fil aqli wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu betul. Tapi bila kita nak cakap gitu, kena tengok kepada ada kedak warid pada hadisnya yang sahih, juga pada ayatnya. Kalau tidak, tengok daripada istinbat ulama. Kalau tidak gitu, maka kita jangan mengeluar perkataan yang mengeliru. Sungguh harus pada akal, okeylah. Itu dia nah. Tengok kita nak cakap masalah kata. Kita ni mati, lepas mati akan hidup balik. Mesti hidup balik. Ambil mana? Mesti, sedangkan harus pada akal. Allah kata, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Qul innal awwalina wal akhirina lamab'utsuna ila miqati yaumin ma'lum. Tu semua tu janjikan dengan bangkit. Maka tak kalau datang warid, hukum yang jaib pada asal tadi jadi wajib sam'an, dengan sebab Allah ceritakan. Allah cerita, Allah benar, dan Rasul cerita benar. Maka tu wajib sam'an. Tapi bila tak ada datang warid macam tu, janganlah kita nak melepaskan kaca atas sebagai hukum akal, tak apalah. Kita mengaji hukum akal. Macam mana hukum akal? Bagaimana roh kita dicabut, dimasuk pada yang nu, ambil yang nu, tukar menukar lagi. Ya harus, yakni pada akal. Ada pada sam'an, ada data ke tak? Tengok situ. Kalau tidak ke, jangan kita gunakanlah. Itu di antara lain. Lepas tu dia panggil ada satu, dia panggil satu golongan, dia panggil dari kitab Maqalatul Islami,
dia sebut tentang firqah. Ada di antara dia panggil fikratit tanasuh. Fikratit tanasuh ni fikiran, orang sini panggil pahaman lah. Yang mengatakan tanasuh, bersalin-salin roh. Tengah pegangan mereka dia kata nak, bila kita dah tua ini meninggal, kalau jasadnya baik masuk dalam hak yang baik, yang rupa elok. Ada pula kata bila hak ni yang mati mai masuk dalam anak cik pula. Itu panggil fikratut tanasuh. Hak tu bukan dalam pegangan kita orang Islam lah macam tu. Kalau tanya hukum akal harus tidak? Ya, mengaku harus pada akal, jaizun aqlan zatiyan. Iya. Tapi kita nak cakap bagi gaib kena bina di atas sam'iyat. Kan dalam usuluddin kita ada uluhiyat, bercara sifat yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala daripada wajibatnya, mustahilatnya, jaizatnya. Dan selepas pada itu bercara nubuat ataupun nabawiyat. Apa? Sidiknya orang jadi rasul, benar amanahnya, tabligh barang yang disuruh menyampai, dan apa dia lagi, fadanah, cerdik dan lain-lain lagi sifat-sifat yang apa dia tu kesempurnaan bagi Nabi. Itu masalah nabawiyat. Ada satu lagi panggil sam'iyat. Sam'iyat ni lah kita nak bercakap kena tupu kepada hak warid mari. Seperti masalah lepas tu bila ulama tak ada khilaf, maka rahmat bagi kita. Bila seorang mati ada diajat, ada dibaca di isinya, ada kata makruh dibaca. Dia kata khilaf dah. Sebab dia adalah kerana segi dalil-dalil pula. Jadi boleh kita buat kesimpulan kalau segi hukum akal, dalam hukum akli masalah jaizun, Allah yang maha kuasa nak cabut daripada roh siapa, nak masuk dalam siapa, dan juga roh yang lain nak masuk, itu semua harus. Sebab bila mati dicabut roh, apabila nak kebomikan dimasuk balik ketika soal munkar wa nakir. Kerana ada orang soalan bagaimana munkar wa nakir tanya, sedangkan yang mati mana boleh ditanya. Allah memasukkan roh. Kata setengah setakat usah. Kata setengah Allah tidak memasukkan roh. Hak yang mengatakan soal badan. Soal badan. Pas soal macam mana badan yang mati, tidak ada sifat idrak. Allah Ta'ala menjadikan idrak padanya. Lah mana idrak? Sifat idrak, sifat pendengar. Ni macam kita dah dengar ni, kerana ada sifat idrak, sifat pendengar, boleh kita dengar. Sifat idrak pelihat, boleh kita lihat dan nampak. Sifat idrak juga akal, boleh reti soalan, boleh soal jawab. Tu hak yang kata tanya badan, kata Allah Ta'ala mengembalikan sifat idrak. Tak ada muskil lah orang boleh bercakap dengan pokok kayu, dengan batu beri salam, kan ada kan? Tapi dengan kita tak pernah. Pernah tak pokok kayu beri salam? Mereka orang ada tak pokok. Assalamualaikum. Kamu ke pokok misalnya, ada tuan atas pokok, ada mustahil apa, tak? Kalau kita lihat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang cakap tadi? Kemungkinan pokok kayu itu, kemungkinan yang gaib di situ cakap. Itu pun bukan orang semua orang yang boleh dapat begitu. Tapi tidak mustahilnya pada akal. Mustahil pada adat saja. Bila datang warid, ayo. Jadi oleh demikian, apa dia pahaman tu orang panggil ada kebimbangan, takut orang panggil terjeluh. Panggil jeluh dah. Jeluh jeluh lubang, jeluh lokan sebagainya. Takut terjeluh dengan pahaman fikratit tanasuh. Tu dia dah. Bila mati seorang, roh akan masuk pada kanak-kanak balik. Dia kata begitu. Itulah antaranya. Masa tu cukup ya, alhamdulillah. Dan apa dia, kita ada sambungan lagi seperti biasa pagi esok itulah untuk sambungan lagi bagi orang yang ada peluang, boleh lagi. Maka untuk malam ni sekadar inilah dulu. InsyaAllah jika tidak ada apa halangan, tidak ada apa keuzuran, InsyaAllah kita sambung lagi pagi esok seperti masa yang telah ditetapkan. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بحرمة الجمعة اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كرباتنا. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung daurah kita ini pada pagi esok jam 9 pagi. Jadi dan esok juga kita akan adakan dua soalan jawab.